Al-Fadil Ustaz Jafri, tafadhal mashkura wal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jubni wal judami wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ustaz, Masyarakat Negeri, saya hormati seluruh jemaah yang mengaji. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini atau malam ini dapat berkaitan di sisi Allah SWT. Allah ramai lah. Ramai Ustaz, apa ni? Ya Ustaz, alhamdulillah. Ada dalam 99 lebih. Ada 109 Ustaz. Ada 109 orang, alhamdulillah. Ini lagi ramai Ustaz, campur mereka. Sama lagi tadi warga terlupa ini ada warga emas, warga emas, warga perak, warga semayang, kayu semua. Maaf Ustaz, mencelah Ustaz. Suaranya agak tenggelam Ustaz. Kita dapat komen-komen suara kurang jelas dan agak tenggelam. Maaf Ustaz. Ustaz, nama tak kira Ustaz dengan siapa tak kira? Macam mana Ustaz? Tak kira tu. Tak kira tu. Okey. Okey, baik Ustaz, insya-Allah. Boleh teruskan insya-Allah. Okey, boleh tak? Boleh okey ke? Ibu ayah yang lain okey ke? Cuba tuliskan di ruangan chat. Setakat ni okey ke? Masih tak jelas Ustaz. Nur Salwa, masih tak jelas Ustaz. Okey, tak apa Ustaz. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Rau tak pakai Okey, spek tu, tak pakai spek. Ya Allah, betul. Salah ni. Saya punya ni admin saya tak pakai spek, duduk teropong salah klik. Tu okey dah lah. Baik, alhamdulillah clear Ustaz, cantik. Baik. Mantap. Esok kita nak masuk Ramadan, esok malam besok kita nak solat tarawih dah. Jadi sepatutnya apa kita rasa? Apa kita rasa? Ada 3 jenis orang yang perasaan masuk Ramadan ni. Nombor 1, dia seronok. Seronok daripada 2. Seronok daripada 2 juga. Yang pertamanya seronok sebab boleh buat ibadat banyak. Gandaan pahalanya banyak. Yang seronok yang macam ni dia bukan seronok benda nampak, dia seronok benda iman. Seronok benda iman ni dia Sayyidina Ali Muhammad
dia akan terkait dengan janji-janji Allah yang Allah nakkan, yang Allah janji dekat dia, kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan dalam satu riwayat yang lain juga hadis sahih, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan. Yang tadi yang awal tadi, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Imanan, dimulangi iman. Iman. Benda seronok, benda iman. Iman ni lah menyebabkan dia seronok. Pasal apa dia seronok? Pasal iman ni maksud percaya. Percaya pada apa? Percaya pada segala janji-janji Allah berkaitan dengan kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam, macam seorang yang nak dapat gaji ya. Katalah lagi 5 hari nak dapat gaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Seronok ni, seronok dah tak ada dah. Dah tak apa nak ada dah. Jadi bila seronok tu, dia plan lah. Nak belanja di mana tak? Nak beli apa tak? Nak bayar apa tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dia duduk plan lah dengan gaji yang dia nak dapat. Kalau kita seronok dengan Ramadan ni, kita juga plan juga. Dia tak sabarnya nak apa? Nak sembahyang tarawih. Tak sabarnya nak apa? Saya nak sembahyang witir, tak sabarnya nak baca Quran banyak, tak sabarnya nak rasa suasana Ramadan tu, dia tak sabar, dia seronok tu. Dia mai pada mana tu? Dia mai daripada iman. Sebab tu Allah sebut, Nabi SAW sebut, kaitan yang mula-mula sekali, iman. Iman ni lah yang menyebabkan seorang itu, dia berbunga-bunga hati dia nak masuk satu tempat, satu waktu yang nama dia Ramadan. Sebab Ramadan benda bukan nampak. Yang kita nampak pada bulan Ramadan ni apa dia? Puasa. Puasa seronok ke? Tak. Boy. Wali-wali jawab seronok lah. Tok wali lah kat depan ni. Seronok Ustaz. Seronok apa? Benda makan dengan benda lapar lah seronok. Makan lah seronok. Beranak-beranak teriak. Siapa beranak-beranak gelak? Beranak-beranak keluar-keluar. Cik ni lu beranak teriak ke gelak? Mak-mak ni. Cik ni teriak ke gelak? Gelak. Amboi tu wali semua. Dia gelak. Bukan kita beranak. Waktu kita beranak dulu ni. Waktu kita keluar pada mulut mak kita dulu ni. Gelak ke teriak? Teriak lah. Ingat lah teman tu. Dia jawab teriak, dia ingat lah. Yalah, biasa kali memang teriak pada ada orang beranak-beranak. Dia keluar-keluar, dia gelak. Kalau gelak mak dia lagi teriak. Dia kata anak aku ni masih apa, dia kata kan. Jadi, lepas tu beranak-beranak teriak, mak ambil buat apa? Mak ambil bagi susu. Bagi susu dia teriak. Dia senyap dah. Maksud dia beranak-beranak kita cari makan dah. Beranak-beranak cari makan dah. Waktu hidup dia pun serupa. Makin besar. Makin besar cari apa? Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah dah sallallahu alaihi Muhammad. Dah besar dah ni. Hang kena keluar pergi cari kerja tu. Tahu mak dia kata apa? Pergi cari apa? Cari makan. Di mana tu? Tu Pelani pergi mana tu? Kuala Lumpur. Buat apa? Cari makan. Padahal bukan nak cari makan. Nak dapat pendapatan, nak beli rumah, lagi nak berkeluarga, lagi nak apa, nak membina hidup. Tapi kita sebut apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak beli makan, nak cari makan. Nak abang kata kita dengan makan ni dah macam sebati sangatlah. Saya sebab tu bila masuk bulan Ramadan tiba-tiba tak boleh makan. Patutnya rasa apa? Patutnya betul-betul ni bukan saya sembang Tok Wali ni. Patut manusia ni bila dia tak boleh makan dia rasa apa? Rasa tak syok. Rasa tak syok. Sallallahu Muhammad. Patut tak boleh nak buat tu, patut tak boleh nak buat ni, patut tak boleh nak cakap lebih-lebih, patut tak boleh ni, tak boleh belakang. Tak boleh belakang, patutnya tak syok. Tapi yang buat bagi syok tu apa? Iman. Iman benda kan nampak. Kalau cerita benda nampak, semua benda tak best. Benda nombor 1 sekali tak best, tu tak boleh makan. Lepas tu kena pergi kerja juga. Lepas tu malam-malam kena semayang banyak pula. Semayang. Kalau tak pergi semayang, bukan orang nak
bukan pasal kalau tak pergi sembahyang tu berdosa. Tapi bila tak pergi sembahyang tu tahu jadi mana? Orang kata. Orang kata. Dia pergi sembahyang tu. Pergi sembahyang cepat-cepat lagi. Pasal apa? Sebab orang kata apa pula? Orang yang kelang kabut nak pergi tu pasal takut orang kata. Saya lihat si Muhammad. Tapi benda syok tak? Benda tak syok. Nak ulang alik masjid, ulang alik pergi masjid, ulang alik pergi masjid. Saya lihat sebab lepas tu sekali nak sembahyang pula sampai pukul apa pula. Lepas tu ada geng 8, geng 20 pula. Ada kami kat sini 20 ya. Makcik-makcik kat sini pasrah dah. Macam mana? Abang siap dah. Lepas tu masuk dulu. Ingatlah kita sini 20 rakaat. Okey, Ustaz. Lepas tu kita kena sini sampai sepanjang Ramadan tak boleh balik tak? Okey, Ustaz. Lepas tu malam raya kat sini tak? Okey, Ustaz. Ya nak telefon pula. Mak tak balik. Mak tak balik. Astagfirullahalazim. Ustaz, ni Ustaz, saya nak minta sikit boleh tak Ustaz? Hari tu kata okey dah. Tu dah saya sahabat. Jadi subhanallah, semua cerita apa yang kita akan dapat dan apa yang kita kena buat dalam Ramadan, semua benda yang tak seronok dengan nafsu kita. Tapi ada orang seronok. Ada orang rasa gembira. Gembira tu bukan pada zahir, tapi gembira itu pada iman. Tu kita nilai tengoklah. Kita boleh je cakap seronoknya masuk Ramadan, bestnya masuk Ramadan, syoknya masuk Ramadan. Ya, mulut cakap macam itulah. Tapi hati sendiri tahulah. Hati sendiri tahulah. Salih Syahmat. Ya? Orang nombor dua? Orang nombor dua macam mana? Orang nombor dua masuk Ramadan, tak rasa apa. Tak ada rasa apa. Nak kata best pun tak. Nak kata tak best pun tak. Tak rasa apa. Masuk Ramadan dah. Bagaimana? Lepas tu, tak kena puasa. Puasa je lah. Nanti sebulan habis. Puasa. Ada orang macam tu. Ramai orang macam tu. Ya. Yang ni dia panggil kelompok-kelompok. Kumpulan-kumpulan yang pasrah tu bagi. Pasrah tu aja lah. Macam mana pun nak kena masuk. Tu sabar je lah. Puasa api je lah. Orang ni ada tanda dia. Apa tanda dia? Tanda dia, hidup dan amalan dia tak berubah dalam tempoh. Tak ada apa. Tak ada apa yang mengubah dia pun. Lepas tu dia, orang macam ni dia pergi lah. Pergi semayang. Pergi. Kalau pergi terawih. Lepas tu tengah rasa tak berapa pergi, tak pergi. Rasa baca Quran tak terus pergi. Rasa lagi tak ada geng, tak payah pergi. Tak ada apa. Tak ada pushing factor dia bagi. Tak ada benda yang nak push dia, nak bawa dia. Melainkan dia ada lah, tak ada sudah. Macam tu. Kelompok kedua. Kelompok ketiga, masuk Ramadan, dia di mana? Dia koplah. Dia serabut. Dia main pula dah. Masa macam baru kemarin dia puasa atau lepas. Puasa baru sangat, saat ni kena puasa pula dah. Lemah lah dia main. Salih Syabdan. Kelompok ketiga ni dia panggil kelompok yang rasa gelisah. Rasa tak seronok dengan kehadiran bulan Ramadan. Tuan-tuan sekalian Allah Muhammad, Ramadan macam mana pun keadaan dia tetap main. Tapi macam mana orang menilai dia? Macam orang duduk diri tepi pantai. Pantai tu pantai yang sama. Sekalian Allah Muhammad. Pantai yang sama, tapi orang menilai pantai itu dengan nilaian yang berbeza. Ada seorang dia duduk tepi pantai, dia tengok amboi indahnya pantai ni, beri ketenangan gitu. Cantik pantai ni, indahnya. Saya kalau duduk tepi pantai ni sentiasa tenang hati Ustaz. Rasa tenang jiwa. Sono duduk tepi pantai. Di tepi pantai yang indah. Sono duduk tepi pantai. Ada kelompok seorang lagi duduk pantai yang sama juga. Dia kata, saya ni risau duduk tepi pantai ni. Dengan angin kuatnya. Dengan ombak dia. Sagi kalau tu, sagi ni. Silap-silap sagi jatuh, sagi lemah. Sagi jadi lagu tu, sagi lagu ni. Dia rasa pantai tu jadi bahaya kat dia. Jadi bahaya kat orang lain. Anak-anak pergi pantai, jangan duduk pergi sangat-sangat. Ni cahaya matahari terik ni. Sagi boleh jadi ni sakit-sakit apa sebagainya. Tu ayak tu masin tu. Sebagainya. Sagi kena ni apa? Lepas tu dia sebut apa ni? Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ni kelompok kedua. Kelompok pertama pula kata apa? Saya suka nak buat rumah tepi pantai.
Sebab pantai ni jasa bawa ketenangan. Dua-dua pun tepi pantai juga. Betul tak ni? Kelompok ketiga pula tahu macam mana? Dia tengok pantai tu. Dia kata pantai ni bukan bersih. Kotor. Tengok tu, sampah sarap duk main. Sat-sat tu plastik. Sat-sat ni, sat-sat botol air. Sat-sat tu. Macam-macam kotoran dekat pantai ni. Maksudnya, pantai tu tetap cantik. Pantai tu macam tu lah. Tapi pandangan manusia tu berbeza-beza dengan pantai. Mengikut apa yang dia rasa. Macam tu lah Ramadan. Ramadan yang Allah bagi indahnya, cantiknya, macam-macam ganjaran yang Allah akan bagi. Tapi dia tak rasa, orang akan berasa mengikut kepada apa yang ada dalam hati dia. Kita ni nak kena ajak, nak kena didik supaya kita jadi kelompok pertama tadi ni. Jadi dia kena asuh, dia kena train, dia kena pujuk, dia kena belajar, dia kena mujahadah, baru dia dapat tu jadi kelompok yang pertama. Kalau tidak, sampai bila pun kita duk jadi kelompok kedua, jadi kelompok ketiga. Sampai bila nak jadi macam tu? Maka sekali Allah SWT nak sampai kepada tahap kita rasa kesedapan, kelazatan, seronoknya. Dia panggil farhan, kegembiraannya nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW duk cerita macam-macam berkaitan dengan Ramadan. Mari kita tengok beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Salli ala Sayyidina Muhammad bulan Ramadan. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu fayaqul inni sha'im marratain walladhi nafsi biyadi la khulufu fammi as-sa'imi salli ala sayyidina Muhammad atyabu indallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syarwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi ashri amsalha muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, puasa adalah perisai. Nabi sebut apa? Puasa itu perisai. Perisai apa? Dua. Yang pertama perisai waktu hidup di dunia, yang kedua perisai nanti di akhirat. Perisai waktu hidup di dunia macam mana? Menjadi perisai kepada sallallahu alaihi Muhammad perkara-perkara keji dan mungkar. Orang puasa tak patut buat maksiat. Orang puasa tak patut buat benda haram. Bukan contoh maksiat. Benda haram tak patut buat orang puasa ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau orang puasa buat juga benda haram, dia panggil haram jadah. Yalah. Jadah tu maksud sangat-sangat. Sangat-sangat. Man jadah wa jadah. Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Tu kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata haram sangat-sangat tu. Haram jadah. Kita nak sebut pun tak agama tu. Ustaz saya sebut dulu. Teringat balik. Kata kalau waktu lain punya haram, kalau bulan Ramadan buat juga dia apa haram je dah. Sangat-sangat haram. Tak patut sungguhlah subhanallah. Sebab puasa patut melemahkan dan mematahkan hawa nafsu kita. Tapi tuan-tuan tengok apa jadi dengan kita. Patutnya bila kita duduk dalam puasa, hawa nafsu kita tak ada, kita tak teringin. Kita tak teringin. Tapi bulan puasa, nafsu kita lagi kuat. Kuat apa ni? Kuat dengan sallallahu alaihi Muhammad, paling tidak benda-benda yang berkaitan dengan makanan. Jadi kuat tak masuk? Oh subhanallah, dia pergi pasar Ramadan. Sampai dekat pintu bazar Ramadan tu dia niat sahaja aku tawaf. Daripada Ayak Tebu ke Cendoi 7 pusingan kata. Lalu pun tawaf. Lepas tu saya duduk kata, tuan-tuan, kami duduk sini ni selamat banyaklah kot. Duduk kat sini ni. Pasal dalam ni tak ada Ramadan. Tapi dia keluar juga pergi pasal Ramadan. Padahal punya macam-macam makanan ada ni. Ni kami ni.
orang bagi peruntukan ni sampai dekat berapa ribu orang kat pasar kita. 20,000 orang bagi. Nak bagi makcik-makcik ni makan. Kira lepas Ramadan ni depa pekat bulat-bulat elok. Makan macam-macam. Kurma dia orang bagi kat kita ni bukan kurma biasa-biasa tau. Orang bagi kurma ajwa kita buka puasa. Dekat 30 kilo dah orang bagi kurma ajwa tu untuk kita buka puasa. Subhanallah, saya nak cerita. Dan Saleh Muhammad. Dalam makanan punya banyak gitu pun dia cuai pi juga pasal Ramadan tu. Mana hilang pi nu 3-4 orang tu naik satu kereta pun. Pi mana? Pi pasal Ramadan. Cari apa tu dia teringin macam-macam. Ustaz saya teringin satu je Ustaz. Teringin cendoi lah Ustaz. Dia rasa teringin sangat cendoi. Dia pi pasal Ramadan konon nak beli cendoi satu balik 10 jari penuh. Lepas tu dia bagi alasan. Dah ni dah beli kat tu, kat senang tu. Ni bagi kat Yam ni. Ni bagi tu. Pandai dia buat cerita tu. Padahal kau tu tak minta pun. 10 dia buat balik tu. Pasal apa? Pasal bila dia tengok banyak makanan depan dia, waktu tu dia mula cenderung untuk memenuhi hawa nafsu dia. Padahal Ramadan ni sepatutnya matah hawa nafsu. Tapi dia jadi macam tu. Sebab tu, elakkan kita daripada Sayyidina Ali Muhammad diracun untuk hawa nafsu kita. Diracun untuk Sayyidina Muhammad memenuhi hawa nafsu kita. Kalau tahu tempat tu boleh merosakkan hawa nafsu kita, jangan pergi tempat tu. Elakkan daripada pergi tempat tu. Sebab tu dulu kita ni cari berkat. Bulan Ramadan dulu-dulu kita cari berkat. Kita bukan cari pasal Ramadan. Saya ingat lagi dulu waktu kampung-kampung tu kat kampung dulu. Saleh Muhammad. Waktu tu mana ada pasal Ramadan? Adalah orang berniaga 2-3 orang berniaga dekat depan kedai Saleh Muhammad Pak Husin dulu ni. Kedai restoran Pak Husin, Pak Mak adalah 2-3 kedai berniaga dulu. Tapi pasal Ramadan besar-besar macam kita ni tak ada. Lepas tu mak lah duk buat. Mak buat kuih kuih lupih. Buat lupih tu pulut warna hijau tu. Lepas tu tarik tali tu. Lepas tu potong zek. Tu teringat lagi. Teringin nak makan apa? Agak-agak buat agak-agak. Mak buat agak-agak. Saya selamat. Lepas tu agak-agak yang tu tak habis. Yang tu pergi jemuk kering-kering tu lah makan raya. Kan? Lepas tu teringat buat bengkang, pergi cari ni kayu, pergi cari ubi kayu. Lepas tu serai. Lepas tu saya pergi buat ni, buat bengkang kat belakang. Lepas tu buat bengkang lah, buat buah Melaka. Buah Melaka buat agak. Kira kat Melaka pun tak ada buah tu. Kan tu, buka perlis sampai tu. Lepas tu buat buah Melaka, lepas tu buah dalam talam, buah pinggan. Tu pergi hantar orang makcik nak. Bukan. Pergi hantar orang mak kiah kat belakang. Pergi hantar orang mak kiah. Lepas tu pesan pula, ni nanti apa ni balik pergi hantar. Saya mak kiah bagi pula kuih dia buat. Mak buat satu kuih, mak kiah buat satu kuih, bawa balik kuih mak kiah, dah jadi 2 kuih dah. Lepas tu pergi hantar orang Kak Cah pula kat depan. Kak Cah masak apa pula tak tahu, pergi hantar. Saleh Muhammad. Lepas tu hantar buat mai pula, dah jadi 3 kuih dah. Tu pergi hantar. Akhirnya mak masak satu kuih je, hari tu makan 4 kuih. Tu berkat. Saleh Muhammad. Tapi jangan duk bagi kuih orang bagi tu. Orang mai hantar kuih kat dia tak masuk kuih apa. Dia bagi kuih tu. Akhirnya kawan tu pun bagi. Akhirnya kuih tu sampai balik kat tuan dia. Ni macam kuih aku buat. Dia kata pusing-pusing main kat kuih berkat semua. Dia kata. Kan? Jadi kita dulu cari berkat. Kita cari pasal Ramadan. Dan akhirnya Allah bagi kuih untuk kita makan. Itu sesuai dengan kelimpahan keberkatan yang Allah nak bagi kat kita. Kita bukan tak minta pun orang tak hantar. Ni pergi hantar kuih tu, jangan lupa nak abang dia betul bekas tu aku nak balik lah. Bekas nak balik tu maksud hantar kelingan kuih lah. Tak abang pun. Tapi orang pun faham kalau orang hantar kuih kita pun nak kena balas balik dekat dia. Kalau rasa tak balas balik tu, tak ada benda nak balas tu, rasa macam tak gamak nak hantar pinggan kosong. Betul tak? Tu macam tu lah. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya kita berpuasa dulu dengan macam mana kalutnya kita berpuasa lah ni. Kalut. Fikir nak buka apa lagi, nak pergi cari apa lagi, nak beli apa lagi ni, nak hidang apa lagi ni. Macam-macam lah kita dengan puasa ni. Jadi sepatutnya puasa ni mengekang hawa nafsu kita, tapi puasa ni telah mengikis ataupun meracun hawa nafsu kita, menyebabkan kita sentiasa cuba untuk memenuhi hawa nafsu. Nombor 1, hawa nafsu tentang makan. Yang 2, hawa nafsu tentang harta. Betul ataupun tidak bila masuk bulan Ramadan kita duk sibuk dengan harta?
Duk pick up sekali. Tuan-tuan tahu tak sales kereta naik sales kereta ni waktu mana? Waktu nak raya. Tanyalah kedai apa. Semua kelang kabut promosi. Pasal apa? Pasal sales kereta naik, orang pekat nak beli kereta. Pasal apa nak beli raya? Lepas tu kedai baju, kedai kain. Tuan-tuan main-main tak musim apa ni Ramadan ni, jangan duk pergi cari lah nak pergi tempat baju, memang tak mau dah. Tak payah pasal apa main lambat sangat. Ni tengok ni banyak ni orang nak kena siap ni apa semua ni. Saya pun tak tahu dan ke tak dan nak buat ni. Tu dia pun tak tahu nak dan tak dan nak buat, tu dia ambil. Lepas tu sekali ada yang kata kawan tak dan raya lagi ni. Betul tak? Sibuk ni. Harta benda kita. Sibuk lagi nak cat rumah warna apa. Sibuk lagi dengan tirai lagu mana. Sibuk lagi dengan kapet nak beli apa. Sofa lah apa semua. Kedai perabot laku. Kedai baju laku. Kedai apa. Dan tengok. Waktu patutnya asyamu junnah. Sepatutnya siam puasa ni jadi perisai. Tapi Salih Alaihi Muhammad. Puasa jadi apa? Jadi kita pula duk melayan hawa nafsu kita. Tuan-tuan Salih Alaihi Muhammad. Bila tengok tu baru betul kan? Dia tak jadi macam yang Nabi SAW sebut. Kemudian Nabi SAW sebut, Salih Alaihi Muhammad, fala yarfuth wala yajhal. Salih Alaihi Muhammad, waktu tu seorang tidak akan berbuat keji, berkata keji, dan tidak akan berbuat jahil. Terima kasih. Ustaz Syamad. Nombor satu dia apa? Dia tak buat benda jahat. Orang puasa dia tak buat benda jahat. Tapi dia buat juga Salih Syamad. Dalam bulan puasa tak bercakap benda tak elok, tapi bercakap juga. Maksudnya bukan pasal puasa. Pasal dia. Ada benda tak kata? Dan dia tak buat benda-benda jahil. Benda-benda yang menunjukkan kejahilan. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian kata Nabi SAW lagi. Nabi kata, dan bila ada yang mengajak bertengkar atau mencelanya, maka dia kata apa tuan-tuan? Salli ala sayyidina Muhammad, ini shaim, sungguhnya aku berpuasa. Kalau orang ajak bertengkar, orang ajak bergaduh, orang ajak bergocoh, masuk bulan Ramadan, tahu jadi ke mana? Dia kata apa? Tak maaf lah, saya puasa. Betul kalau gitu kalau tengah lapar? Dia singa tengah lapar, jangan main-main. Hang jangan main-main. Waktu aku kenyang tak apa, waktu aku lapar jangan main-main. Tanya duk kacau dia tengah lapar. Dia orang lapar jangan main-main. Patutnya bila kita tengah lapar tu, orang nak lawat, ini shaim aku puasa. Kita pula juga nak jangan ambil. Hantar tak tengah lapar ni. Subhanallah, jangan apa bergaduh lah bulan-bulan puasa. Allah, mak cukup marah dulu ni waktu kecil-kecil tu. Duk kelingan Salih Syamad anak muni. Kelingan ni apa semua. Kata, balik kata. Cari habis pahala puasa. Tu tak berani nak bergaduh bulan-bulan puasa. Pasal apa? Saya takut habis pahala puasa. Dia besar. Allahumma salli ala Syamad. Cakap belakang kawan ni. Lekat. Cakap tu kecil tu. Balik rasa bersalah. Mak marah. Aduh, subhanallah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu subhanallah, kata Nabi SAW apa? Inni shaim, aku puasa. Ulang 2 kali. Sungguhnya aku puasa. Kemudian Nabi SAW sambung. Nabi kata apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Walladhi nafsi biyadih. Sesungguhnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yani Allah SWT. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, la khulufu fammi as-saimi at-tayyibu 'inda Allah Ta'ala min rihil misk. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik daripada bau misk. Bau haruman yang wangi itu. Nabi sebut itu bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah, bukan di sisi kita. Kalau tak salah duk macam tu kat orang dah puasa 1 hari, lepas tu duk kan kita apa bau wangi, tak wangi kita ni busuk, memang busuk.
bau di sisi Allah. Pasal dia menahan makan dia kerana Allah. Allah kata jangan makan, tak makan dia. Allah kata jangan minum, tak minum dia. Solat Jumaat, setitik air pun tak minum. Dahagalah, lapaklah, tak minum walau setitik air. Pasal apa? Kerana Allah. Bukan pasal apa-apa, kerana Allah. Allah dah, orang yang tahan mulut dia ni daripada makan minum ni. Bau mulut yang keluar tu walaupun busuk di sisi manusia, tapi sangat wangi di sisi Allah. Lalu Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya kerana aku. Sebab itulah. Dan kata Nabi dan Nabi SAW sambung lagi, Allah berfirman lagi, Allah kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Dan aku sendirilah yang akan membalas amalan baiknya. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Bahawa Sallallahu Alaihi Muhammad, satu kebaikan dilipat gandakan balasannya sampai 10 kali ganda. Muttafaqun alaih. Ni tuan-tuan, hadis yang pertama. Hadis tentang kelebihan Sallallahu Alaihi Muhammad berpuasa. Hadis yang kedua, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Sallallahu Alaihi Muhammad, inna fil jannati baban yaqulu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqulu aina sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhala ughliqa falam yadkhul minhu ahadun atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Hadis ini cerita ada satu pintu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, dengar hadis ni Allah. Nabi kata apa? Inna fil jannah. Sesungguhnya di dalam surga. Inna fi al jannah. Sesungguhnya dalam syurga. Bukan luar syurga nak masuk syurga. Dalam syurga. Baban. Pintu. Yaqulu lahur rayyan. Yang disebut dan dipanggil dia nama Ar-Rayyan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi sebut pintu ni duduk dalam syurga. Pintu ni duduk dalam syurga. Inna fil jannah. Sesungguhnya dalam syurga. Bukan pintu yang nak masuk syurga, kata ulama mufassir. Ulama sebut pintu ni memang dalam syurga dah. Maksudnya orang yang rajin puasa ni dia dapat dua. Dia dah dapat nikmat syurga dah. Kemudian dia dapat masuk dalam pintu yang ada dalam syurga pula. Pintu tu nama Ar-Rayyan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang hanya akan masuk melaluinya pada hari kiamat hanyalah as-saimun. Orang-orang puasa saja dapat masuk. Orang lain tak boleh masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Dan tidak akan masuk seorang pun melaluinya selain daripada mereka. Tak ada siapa yang selain pada orang puasa dapat masuk ikut pintu Rayyan. Lalu Sallallahu alaihi wasallam disebutkan, aina shaimun, mana orang-orang puasa ni? Mana orang rajin puasa ni? Kemudian fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu bangunlah semua orang-orang yang puasa tu. Geng-geng puasa ni semua bangkit berdiri. Lalu tak ada seorang pun yang akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan itu kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliqa. Bila masuk saja depa tu semua masuk, maka pintu tu akan ditutup. Hatta sallallahu alaihi Muhammad falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak ada lagi yang akan boleh masuk melaluinya selepas pada tu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini cerita tentang satu pintu dalam syurga nama Ar-Rayyan. Yang Allah akan khaskan kepada orang-orang yang rajin puasa saja. Rajin puasa. Kalau cerita puasa fardu bulan Ramadan, semua orang pun boleh buat. Semua orang pun kena buat dan semua orang wajib buat. Ni cerita orang yang rajin puasa di luar pada bulan Ramadan. Tuan-tuan tahu tak yang duk ikut solat Jumaat melalui imam mengaji malam ni? Ni, makcik-makcik depan saya ni mudah-mudahan jadi calon
ahli syurga masuk pintu Ar-Rayyan. Sebab rajin sungguh puasa. Rajin sampai berkeling dengan saya punya nak puasa. Saya kata pasal apa nak puasa lagi? Nak puasa juga Ustaz. Tak payah nak puasa. Dah nak puasa juga. Tu. Sampai dia rajin sungguh. Tak apalah orang semangat nak puasa. Kita dah lah Ustaz, dulu makan jenuh dah. Makan macam-macam dulu ni. Penyakit macam lah. Ni nak puasa, datang nak puasa. Duduk sini, duduk madrasah ni buat apa lagi? Duduk madrasah ni buat apa lagi? Nak pick up apa lagi? Nak pick up pergi kerja kan? Nak pick up bisnes online kan? Nak jual tudung ke jual kurma? Tak payahlah. Kan? Dia pun tak buat apa dah. Duduk sini, main subuh lagi mengaji. Lagi main zuhur, lagi main mengaji. Lagi duduk ramai baca Quran. Lagi malas main Jumaat. Lepas tu lagi dah kuliah. Lepas tu lagi bangkit 3-4 pagi main tahajud. Tu je rutin daripada buat tiap-tiap hari. Itu dia si Muhammad. Lepas tu, kalau puasa tak kena duduk masak tengah hari. Kan senang. Dia nak kena masak. Nak masak apa pula tengah hari ni. Siapa nak pergi beli sayur ke. Siapa nak pergi market pula. Nak pesan pula kat semua orang ni. Tak payah. Hari ni kita puasa saja. Kan senang. Maka subhanallah untung siapa-siapa duduk madrasah. Untung Salih Azhar Muhammad. Tak ada benar nak fikir. Salih Azhar Muhammad. Benar nak fikir. Mereka cucu telefon je lah tu lah. Tok bila nak balik ni tu, Allah jengkreng. Waktu tu dia pun sehati macam mana nak buat Zat. Tapi subhanallah tentang Salih Azhar Muhammad, puasa. Rajin puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang dia seronok puasa. Tapi kalau dia tak puasa, dia rasa tak puas. Dia seronok, dia dapat dah kemanisan berpuasa. Dan Salih Azhar Muhammad. Sampai ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang beritahu kat Nabi Rasulullah Salih Azhar Muhammad, aku ni nak puasa tak mau buka-buka lagi dah. Nak puasa je tiap. Ada orang seorang tu dengar kat Nabi SAW, nak bangun qiyam mulai ni sampai tak mau tidur-tidur lah. Nak qiyam mulai lah je tiap. Nabi SAW pergi nasihat dekat mereka. Dia kata, aku ni tak ada orang yang lebih bertakwa daripada aku. Tak ada orang yang lebih tinggi takwanya daripada aku ni. Tapi ingat, aku puasa, aku juga berbuka. Aku qiyam mulai, tapi aku juga tidur. Dan aku juga berkahwin. Siapa yang menyalahi sunnah aku, laisa minni, dia bukan daripada kelompok aku. Maksud, seronok macam mana pun puasa, puasa yang paling baik daripada puasa-puasa yang diajarkan kepada kita ialah puasa Nabi Daud. Kok seronok sangat, dia syok sangat puasa. Boleh tak dia nak puasa straight, puasa semua kecuali 5 hari je dia tak puasa. Kalau puasa semua, tak boleh, haram hukum dia. Dia ada 5 hari yang dia tak boleh puasa. Haram hukum dia puasa 5 hari tu. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Hari ni, dia seronok puasa lagu mana pun 5 hari tak boleh puasa. Tapi yang paling afdal pada puasa-puasa ni kata Nabi SAW, ialah puasa sehari puasa, sehari tak puasa. Kita ada hak juga untuk diri kita, hak juga untuk keluarga kita. Ada time-time kadang-kadang keluarga kita nak makan sekali dengan kita. Kita nak ayah, mak puasa, nak buat macam mana. Railah sama anak-anak kita. Time-time ada juga orang buat kenduri, nak kena pergi makan kenduri juga. Saya ni puasa, apalah pergilah makan kenduri. Salih Azhar Muhammad menerima jemputan walimah, itu wajib hukum dia. Puasa dah rajin apa? Tak apalah tahu kita ni pasien rajin puasa. Salih Azhar Muhammad, benar. Rajin puasa. Bagus, alhamdulillah. Allah akan sediakan dia satu pintu nama Ar-Rayyan. Hadis yang ketiga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Muttafaqun alaih. Ini pun kelebihan orang rajin puasa. Apa dia? Tidaklah seorang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa tak ada lain sebab puasa tu kerana Allah. Puasa di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab-sebab yang lain. Demai juga kadang-kadang kita nak puasa pasal macam-macam. Pasal apa nak puasa ni? Itulah Ustaz, badan duk makin naik dah ni. Puasa macam duk makin berisi dah lah ni. Itu bila berisi ni Ustaz, badan jadi lemah Ustaz. Bila badan naik bulat ni rasa macam Allah, mengah tak syok Ustaz. Lepas nak kena puasa sikit Ustaz. Puasa tu boleh kurus sikit. Ada orang puasa macam Salih Azhar Muhammad. Ada orang puasa pasal jimat. Dulu waktu mengaji tuan-tuan sekalian, Salih Azhar Muhammad, duit tak apa nak ada, puasa je lah kita hari ni. Puasa pasal apa tu? Pasal tak ada duit. Kalau ada duit, dia tak puasa dah. Salih Azhar Muhammad. Macam-macam orang niat puasa. Salih Azhar Muhammad. Tuan-tuan, tapi ada orang puasa semata-mata kerana Allah. Tak ada benda yang lain.
Puasa tu pasal apa? Dak jauh daripada sudut hati dia. Dia tahu dia puasa itu kerana Allah. Tak ada sebab apa-apa yang lain pun. Maka kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, illa ba'adallahu bidzalika wajhu 'anil nar. Maka Allah akan sallallahu alaihi wasallam menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut daripada api neraka di hari kiamat. Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka di hari kiamat. Berapa jauh tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 70 kharifan. Sejauh 70 tahun. Boleh jadi satu riwayat sebut 70 tahun, boleh jadi sebut 70 musim. 70 tahun. Maksudnya kalau dia nak pergi berjalan kat neraka tu, dia kena berjalan 70 tahun baru sampai. Tu jauhnya wajah orang yang rajin puasa dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis muttafaqun alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi kelebihan orang rajin puasa. Nah, habis ni puasa Ustaz duk cerita ni orang rajin puasa masuk Ramadan memang dia memang puasa. Rajin puasa ini terhasil daripada istiqamahnya dia, konsistennya dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Nak bagi lekat satu-satu amalan ni kena ulang. Ulang, lama-lama lekatlah amalan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah ajak dekat kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk puasa. Bat tu jawab. Sebenarnya hantar buku cepat bat. Cari jalan nak hantar buku. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita ulang lekat amalan tu dengan benda-benda yang kita ulang. Kita berulang-ulang puasa selama 30 hari dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan keluar daripada Ramadan, tahun ni puasa kita, puasa sunat kita lebih banyak daripada tahun lepas. Masuk habis tahun ni belajar puasa sebulan sehari. Tambah. Sebulan sehari. Orang bersenyum lepas sebulan sehari, dia tahu. Sehari je Ustaz sebulan. Kita puasa banyak. Kita boleh puasa banyak, jangan pelekeh orang puasa sehari. Dulu kita pun puasa sehari tu ya. Bukan cerita puasa sehari. Yang nak kena qadha pun tak habis-habis bertahun-tahun. Bertahun-tahun tak habis-habis. Belajar puasa sehari dulu. Ada orang baru nak start. Habis Ramadan, puasa sehari tambah. Tambah sehari sebulan. Habis Ramadan tahun depan pula, puasa 3 hari pula sebulan. Naik dah sikit. Habis pula Ramadan lagi satu tu, tambah lagi puasa dia. Makin banyak puasa dia. Hasil daripada tarbiyah Ramadan yang dia lalui. Orang yang rajin puasa, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut daripada api neraka di hari kiamat sejauh 70 tahun. Hadis muttafaqun alaih. Berikutnya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad tukaffiru has-salatu was-siyamu was-sadaqatu muttafaqun alaih. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fitnatur rajul sallallahu alaihi wasallam fi ahli wa mali wa jari. Dosa-dosa yang dilakukan seseorang kerana fitnah keluarga. Ujian-ujian yang diterima daripada keluarga dia, daripada harta dia, daripada jiran-jiran dia yang bawa jadi dosa. Tahu tak? Dalam keluarga kita ada ujian-ujian dia. Ujian pasal anak-anak ni bawa kita jadi dosa. Ujian dengan harta benda ni bawa kita jadi dosa. Ujian dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jiran-jiran kita ni bawa kita jadi dosa. Dak kita duk tak kacau orang dah. Memang duk tu tak kacau siapa dah, tapi dia buat juga kata kita yang akhirnya buat kita buat sesuatu yang akhirnya jadi dosa kat kita. Dia faham tak ni? Ya, mak pak ni baik sangat dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi mai kadang perangai anak-anak ni buat kita jadi dosa juga. Salih ala Sayyidina Muhammad. Contoh macam bila anak kita buat apa-apa perangai apa-apa, lepas tu Salih ala Sayyidina Muhammad, orang kata anak kita buat apa-apa. Lepas tu kita pergi marah pula kat orang tu. Ni aib saya buat live ni, saya buat live mak. Buat live. Mau kata anak saya curi ya, buat saya live. Contohlah. Faham, tak faham sudahlah. Kan Salih Sayyidina Muhammad. Lepas tu lepas kes tu kes main bola pula. Main bola kot taman tu sampai pecah bumbung rumah sebelah tu. Lepas tu bila orang pergi mengadu anak dia main bola sampai pecah rumah, pergi serang pula rumah. Macam tu lah. Kadang-kadang ada kelakuan-kelakuan daripada ahli keluarga kita yang menyebabkan jadi dosa kat kita. Harta-harta kita menyebabkan kita jadi dosa. Ataupun jiran-jiran sekeliling kita yang menyebabkan kita jadi dosa. Maka kata Nabi SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam, ia akan dihapuskan melalui 3 perkara. Solat, puasa dan sedekahnya. Sallallahu Alaihi Muhammad. Solat, puasa dan sedekahnya. Hadis muttafaqun alaih. Dia orang yang rajin puasa, rajin sedekah, rajin solat. Sallallahu Alaihi Muhammad. Mudah-mudahan dia akan membantu untuk menghilangkan dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa yang sangkut dengan orang kena pergi selesai. Sangkut dengan jiran sebelah, Sallallahu Alaihi Wasallam kena pergi selesai dengan dia. Lagi tak selesai dengan dia, lagi tu tak, Sallallahu Alaihi Wasallam selesai kita dengan Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Sallallahu Alaihi Wasallam tu kena ingat. Jadi yang disebut ni ialah dosa-dosa kecil. Berikutnya hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lis-saimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha biqitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang puasa ni dapat 2 kegembiraan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan jika dia berbuka, dia gembira dengan berbukanya tersebut. Jika bertemu Rabbnya, itu hanya dia bergembira dengan puasanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat ataupun lafaz Muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 kegembiraan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang rajin puasa. Pertama, gembira waktu buka. Ini kita tak boleh nak nafi lah. Benda lapar tiba-tiba dapat makanan, mestilah seronok. Sallallahu alaihi Muhammad. Mesti syok. Standby lama dah. 7.30 nak buka puasa, 7 suku standby dah. Standby seronok nak makan. Mana ada orang tak seronok nak makan? Syok nak makan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu punya syok nak makan sampai mayang maghrib pun dekat 8.30. Kan? Sallallahu punya syok nak buka puasa tu makan punya banyak. Maghrib sampai 8.30. La haula wala quwwata illa billah. Pesan sangat-sangatlah. Jangan sampai jadi lagu tu. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Baik dah. Seronok anak-anak cucu pekat-pekat balik semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu mayang maghrib sampai pukul 8. Tu malam raya ni tuan-tuan, ujian besar. Sebab tu saya duk pedor sangat tu pakcik-pakcik ni. Berhabak dah. Malam raya ni malam kita terima anugerah. Dapat sijil. Malam tu nak menentukan sama ada kita terhasil ataupun tidak. Pengorbanan kita selama 30 hari kita duk mujahadah buat ibadat. Sebab tu malam ibadat. Bukan malam tu malam seronok. Malam tu Nabi kata apa? Man qama. Siapa yang menghidupkan 2 malam tu. Aidani 2 malam hari raya. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada hari Allah matikan hati seluruh manusia. Waktu ketakutan yang sangat sampai dia mati hati dia. 3 waktu. Yang pertama waktu sakaratul maut. Waktu menghadap malaikat maut tu. Waktu malaikat maut mai tu takut tu sangat sampai hati mati.
Nombor 2, waktu berhadapan dengan malaikat mungkar nakir. Takut. Yang ketiga, waktu berhadapan dengan kiamat. Ketakutan sangat. Allah akan teguhkan hati. Siapa? Orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad qiyamul lail pada malam hari raya. Waktu kami kat sini, malam hari raya ni, kita ada panggil ustaz-ustaz dekat 7 orang. Ustaz mai. Kita buat forum malam raya. Lepas tu, ada apa ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada apa, takbir raya. Takbir raya, sallallahu alaihi wasallam, lepas tu tazkirah. Takbir raya, tazkirah. Takbir raya, tazkirah. Tu kita buat. Tiap-tiap tahun lah. Tahun lepas, tahun sebelum tu tak boleh. Tahun lepas boleh lah. Tahun ni kita buat lagi. Lepas tu, maya isyak. Lepas maya isyak, kita buat sunat tasbih. Lepas tu balik tidur, esok pagi-pagi pukul 4.30 pagi, mai pula mayang buat qiyamul lail pula. Macam itulah tiap-tiap tahun kami kat sini. Tu yang tak pergi balik. Kalau balik rumah lagi, wayubul quyub je buat dia. Dia ada 2 ujian besar mai malam raya ni. 2 ujian besar Allah bagi. Malam raya 2 ujian besar. Nama dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-mal wa banun. Allah cerita dalam surah Al-Kahf. Al-mal harta benda dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-mal yang pertama harta benda dia. Betul. Malam raya ujian harta benda ni sangat berat. Sibuk nak buat tu, sibuk dengan kuih ni, sibuk dengan kuih. Tak tidur malam. Buat apa? Buat kuih samprit. Buat ketupat. Tak tidur. Malam tu malam makbul doa. Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Um. Malam tu malam makbul doa. Saya sebut. Solat Jumaat. Sambil buat ketupat. Tak balik anak aku tu ni. Potong dah tak balik. Hari balik ketupat buat apa? Aku ingat-ingat tak mau buat tahun ni ketupat ni pun. Dia tak mau balik. Tapi aku fikir orang nak main agak buat. Cakap seorang-seorang kan cakap dengan siapa-siapa. Luahan perasaan. Aduh, macam-macam lah. Ujian. Saya cuma fikir nu tak siap lagi, nu tak siap lagi. Nombor 2, anak pinak. Banun anak pinak. Balik main tu, habis satu kampung balik. Balik main ni, hari ni jam ni, highway ni jam. Alhamdulillah tak ada kuliah. Sebab rauh tak susung kuliah kan. Kalau tidak sangkut jam. Jalan jam penuh. Penuh pekat nak balik. Balik buka puasa, nak balik nak sahur dan nak sambut Ramadan. Sekali. Saya Muhammad. Lepas tu nak jam pula ni malam raya. Allah, makcik kat sini berlupak lah. Ya Allah, ujian besar lah kat kami ni Ustaz. Oh, subhanallah. Aduhlah. Saya kata, main sini lah. Main ni buka puasa kat sini Muhammad. Dan keluarga kita kat sini kau balik. Saya sebab ni keluarga kita lah ni. Panggil semua main buka puasa kat sini. Biar ramai-ramai sikit. Lepas tu saya malam tu buatlah. Fikirlah lagu mana. Esok kita nak raya, sambut raya sama-sama. Kan? Sebab kalau balik memang confirm je lah. Nak panggil kremulai kah? Nak main tasbih kan malam tu? Ni nah, apa ni, mak ni kan sepanjang Ramadan mak tak pernah tinggal sembahyang maghrib berjemaah. Ni, mak nak habaq nak anak semua sehari kita makan sikit dulu macam mak tu makan dekat Darul Faiz tu. Kita makan sikit dulu, lepas tu sehari kita sembahyang jemaah ramai nak, lepas tu sehari baru kita makan. Rasa-rasa rajin nak habaq kat menantu kita lagu tu. Tak rasa-rasa lah. Tahu dia kata kita. Kita makan siap-siap habis dulu nak. Baik kita pun. Habis maghrib ke mana? Maghrib tu di pukul 8.30. Habis yang duk jaga 30 hari tu lagu tu. Lepas tu nak duk baca Quran. Lepas tu nak duk main tasbih. Lu anak cucu duk wawit. Tak apa, malam tu tak payah lagi. Malam esok kita wawit. Malam esok balik esok main puas-puas dengan cucu tu. Dengan cucu habis metal lah tuan-tuan. Tuan-tuan silap. Allahumma salli ala Muhammad. Syoknya insya-Allah. Tak apa esok malam ni bagi mak ibadat dulu. Sebab mak buang lama dah, banyak dah. Tinggal gitu. Dia sebab malam raya tu nak bagi jadi malam raya kita ni. Malam sungguh-sungguh macam yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Muhammad. Dan sonok kan kalau anak-anak kita pergi main tasbih keliling kita syok.
Kat rumah tak jadi. Tapi kalau duduk sini, kalau dia main tarawih, dia main sekali. Duduk mayang kat belakang, main tarawih pula. Main tasbih, dia mayang sekali. Cucu kita, pergi mana? Duduk dalam tu, cucu kita. Dia pergi mana? Salih alaihi Muhammad. Ujian, nak cerita ujian lah. Ujian. Lepas tu, salih alaihi Muhammad. Yang tu yang pertama, seronok bila kita berbuka puasa. Yang keduanya, seronok salih alaihi Muhammad. Buat apa? Waktu kita bertemu dengan Tuhan kita, membawa pahala-pahala puasa kita tu. InsyaAllah. Itulah di antara beberapa kelebihan salih alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Puasa ataupun Ramadan yang kita lalui. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Ramadan yang saya cuma akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ramadan yang akan mengangkat darjat-darjat kita di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling istimewa berbanding dengan Ramadan-Ramadan yang sebelum daripada ini. InsyaAllah. Okey. Jadi apa ni Ustaz? Kalau ada apa-apa soalan yang nak dikemukakan, silakan insyaAllah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Yang mana yang saya tak boleh jawab, saya suruh Ustaz jawab. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Jafri yang dimuliakan kerana Allah. Okey, baik. Ustaz Jafri, kita kat sini ada 3 soalan Ustaz. InsyaAllah saya tanya satu-satulah insyaAllah nah. Okey, yang pertama Ustaz berkaitan dengan adakah tuntutan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Ustaz? Bagus soalan ni. Sana. Okey. Adakah ada tuntutan untuk kita mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Pada bulan Ramadan, kita disunatkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ramadan, kata Nabi SAW sebut dalam Quran, Syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran hudan linnas ila akhir ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, bulan diturunkan oleh Allah Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada setiap malam, pada malam-malam dalam bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Hadi tu. Tapi kat dia. Lalu sallallahu alaihi Muhammad, malaikat Jibril alaihi salam turun dengan Nabi SAW sama-sama bertadarus Al-Quran. Tadarus ni maksud seorang baca, seorang dengar, seorang baca, seorang dengar. Demikianlah yang dilalui oleh Nabi SAW. Para salafus soleh banyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari dalam bulan Ramadan 2 kali. 2 kali. So sepanjang Ramadan, Imam Syafi'i khatam 60 kali Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut kemampuan kita. Ada orang yang dia memang boleh khatam Quran. Khatam Quran. Dia boleh khatam 2 kali Quran. Khatamlah 2 kali Quran. Saya nak bagi hadiah ni. Kita nak bagi hadiah tahun ni. Mana-mana makcik yang khatam 2 kali Quran. Saya cakap, bagi hadiah. Saya cakap, berapa ratus ringgit tak tahu nanti saya bagilah. 200 juga 200. 2 kali 200. Sekali khatam 100. Kita bagi kat depan. Salih Muhammad. Yang rasa macam sikit sangat. Sikit. Kita bagi lagi insya-Allah. Kalau mampu silakan. Kalau tak mampu, buat sekadar mampu. Asalkan kita banyak baca Quran. Kadang-kadang kita dah set untuk khatam Quran. Set nak khatam Quran. Tapi kita ni jenis tergagak-gagak baca Quran. Sebab tu saya selalu pesan, kalau kita nak tadarus Al-Quran, duduk dalam grup yang sesuai. Geng-geng yang lancak baca, duduk dalam grup yang lancak baca. Geng-geng yang terkedek-kedek baca, duduk dalam grup yang terkedek-kedek baca. Tak sungguh.
Kalau dia duduk grup yang lancang, dia akan hanya bagi apa ni? Bagi stres kepada orang yang baca gagak-gagak. Dia yang kawan sebelah ni, bila nak habis tuan ni. Dia stres. Orang yang baca tu pun stres, orang yang dengar tu pun stres. Dan ni bagi depa. Depa bermatlamatkan untuk bukan khatam Quran. Matlamat depa ialah untuk perelokkan bacaan Quran. Ini grup yang satu ni. Grup yang jenis lancak baca ni, tak apa berderah elok. Pelajulah, perhabislah. Salih Selamat. Speed lah macam mana pun. Geng-geng yang ni bukan bermatlamatkan untuk khatam, tapi bermatlamatkan untuk memperelokkan bacaan. Orang ni tolong perbetul, orang ni tolong perbetul, panggil ustaz duduk sekali kat situ. Ustaz tolong perbetul bacaan. Ustaz kata apa? Kalau saya duduk betul depa ustaz, bila masa saya nak khatam Quran? Tak apa ustaz. Kita dapat manfaat ajak orang Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan mungkin ada geng-geng yang lancak baca ni, pergi duduk seorang kat depa tolong perbetul bacaan dia. Habis ustaz rugi, saya tak khatam ustaz. Tak, ni pun pahala ni. Orang tak dapat lagu tu, dia duduk kira kat dia. Dia ajak. Waktu duduk pada grup yang sesuai. Ada orang dia tak lancak, dia tergagap-gagap, dia apa semua sebagainya. Tapi dia nak baca. Dia duduk setting, nak khatam Quran 30 juzuk bulan ni. Hari pertama dia baca cantik dah cukup. Hari kedua dia baca cukup. Satu juzuk. Sebab dia tahu nak khatam 30 juzuk, mesti baca sehari satu juzuk. Mai hari ketiga kalut lagu mana tak dapat baca separuh juzuk je. Dia dah susah hati dah. Pasal esok nak kena top up lagi separuh juzuk. 1,5 juzuk. 1 juzuk pun dah kelang kabut dah. Mai hari berikut pula terkurang juga, tak habis juga 1 juzuk. Dapat separuh juzuk. Dua pikir lusa nak kena top up sampai 2 juzuk. Dia kata jam aku. Hari habis tu tahu apa jadi? Terus tak baca. Tinggal terus dah. Lalang tak habis baca Quran, terus baca terus lah. Itu yang menyebabkan berapa ramai di kalangan kita yang hujung-hujung tak baca Quran lah. Sebab tu, kalau tak elok baca, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk perelok bacaan Quran. Kalau siapa yang lancak baca, boleh jadikan matlamat untuk khatam Quran. Ada orang bulan Ramadan ni, dia nak jadikan bulan ni untuk dia faham Al-Quran. Maka dia tadabbur ayat-ayat daripada Quran. Syarat dia, ialah dia memperbanyakkan muamalah dia dengan Quran sepanjang dalam bulan Ramadan. Itu matlamat Al-Quran dengan bulan Ramadan. Maksudnya kita panggil apa? Pakai macam mana? Ukur baju, ukur saiz badan sendiri aku tu lah. Kan? Tengok kemampuan kita dan apa matlamat kita. Ada orang dia nak jadikan Ramadan ni untuk dia hafaz ayat. Tahun ni Ustaz, saya nak tumpu untuk hafaz surah Al-Mulk. Bulan Ramadan ni 30 hari saya nak tumpu untuk habis Ramadan ni surah Al-Mulk selesai dapat dia. Tahun depan, Ramadan tahun depan surah Waqiah pula. Tu dapat dia. Tahun lagi satu surah Sajadah pula. Tahun lagi satu surah Simat minggatlah. Dia bermatlamat kan, ada matlamat dia tertentu dengan Al-Quran. Jangan duk ikut orang sampai kita tak boleh nak kecap. Akhirnya kita sendiri yang give up. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab. Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Cerah, alhamdulillah berkenaan dengan jawapan tadi. Alhamdulillah. Okey Ustaz. So kita go through soalan yang kedua. Ya Ustaz. Dengar. Ustaz dengar suara saya? Kita yang problem. Test. Okey. Hello. Okey, Ustaz dengar tak? Tak ada suara Ustaz, saya tak dengar. Oh, tak dengar. Test. Ibu ayah yang lain dengar ke? Ya, macam yang lain-lain dengar ke Ustaz cakap? Ke saya seorang yang tak dengar? Cubaan. Dengar. Oh, saya seorang yang tak dengar lah macam tu. Oh. Yang lain dengar. Tak dengar. Ustaz Farouk. Dia buat spek lah, teropong je apa ke. Tu dengar. Aduh. Okey, alhamdulillah. Okay. Baik. Okey, terima kasih Ustaz atas pencerahan yang jelas. Alhamdulillah. So kita go through terus ke soalan yang kedua Ustaz. Berkaitan dengan kita punya situasi sekarang ni Ustaz, pandemik COVID-19 ni Ustaz. So ada lagi vaksin yang ketiga yang kita gelarkan sebagai booster. Jadi Ustaz, bagaimana pandangan berkenaan dengan
ambil vaksin dalam bulan Ramadan, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Okay. Faham. Ya, aku nak tanya pasal booster tu. Bukan. Waktu Nak tanya bulan pasal puasa dia booster ambil tu. booster. Okey. Alhamdulillah. Okey. Allahumma salli Muhammad. Ulama menyebutkan bahawa antaranya Imam Asy-Syafi'i sendiri menyebutkan bahawa tidak batal salih alaihi Muhammad sesuatu yang dicucuk ataupun dimasukkan melalui kulit. Disuntik melalui bawah kulit. Sebab kulit bukanlah salah satu daripada rongga salih alaihi Muhammad yang seandainya dimasuki sesuatu boleh membatalkan puasa dia. Ada rongga-rongga terbuka, telinga, hidung, mulut dan dua qabul dubur lah. Ni lima dia panggil rongga terbuka yang kalau masuk sesuatu dalamnya boleh menyebabkan batal puasa. Tetapi kulit dia bukan rongga terbuka. Jadi apa saja yang disuntik melalui bawah kulit. Hatta kata ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun ulama Syafi'iyah, disuntik ni walaupun benda tu bersifat makanan. Dia boleh mengenyang, dia rasa kenyang pun tidak akan membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dia tidak dikira sebagai perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Dia tak masuk melalui rongga-rongga yang terbuka. Hatta mata sekalipun, mata pun dia tak kira sebagai rongga terbuka. Walaupun kita ni sakit mata, kita titik-titik air masuk dalam bilik ubat dalam mata kita, dia rasa sampai ke tekak ni. Boleh rasa pahit-pahit dia sampai tekak. Tetap tidak membatalkan puasa. Pasal mata juga bukan termasuk daripada rongga terbuka yang boleh membatalkan puasa. Nah, harap terjawablah soalan tu insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi dah clear dah. So tak batal lah puasa kalau ambil booster. Okay, alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita terus ke soalan yang ketiga. Okay, soalan ini berkaitan dengan amalan. Apa yang kita boleh tambah lagi selain daripada kita perbanyakkan baca Al-Quran? Yang tadi soalan yang pertama tadi kan. So, apa lagi amalan yang kita boleh amalkan dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah? Tafadhal mashkura. Apa saja jalan-jalan kebaikan, apa saja benda yang nama dia baik, buat bulan Ramadan. Perbanyakkan bulan Ramadan. Apa saja benda, kalau kata benda tu baik, buat. Ada sampah atas jalan, angkat pergi buang. Baik benda tu, baik, buat. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asa wajidu ma amilu hadra wala yadhlimu rabbuka ahada. Tu cerita kita amal kita nanti di yaumul qiyamah. Kita akan tengok sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda. Kita apa ni, dia kata tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat dalamnya. Nama kitab amal kita, kita akan tengok nanti dia muka. Sebab tu jangan pandang kecil benda-benda kecil. Mungkin benda kecil itulah yang paling ikhlas kita buat, yang panding diredai oleh Allah menyebabkan kita masuk syurga. Dan jangan pandang besar, jangan pandang kecil. Salih alaihi Muhammad, dosa-dosa kecil. Dan mungkin dosa kecil itu yang sangat dimurkai oleh Allah menyebabkan kita masuk neraka. Tu dalam bulan Ramadan ni, sebut saja apa benda baik, rasa baik je buat. Salih alaihi Muhammad. Sebab dalam riwayat menyebutkan amalan fardu yang kita lakukan dalam bulan Ramadan digandakan oleh Allah 70 kali ganda. Dan amalan sunat yang kita lakukan seumpama fardu. So kalau seumpama fardu ni nilai dia macam salih alaihi Muhammad 10 kali ganda. Pasal setiap amalan fardu yang kita buat bulan biasa 10 kali ganda. Jadi nampak benda baik buat. Baiklah. Sedekah, baca Quran, salih alaihi Muhammad, lagi apa? Qiyamul lail, salih Muhammad, solat sunat, salih Muhammad, lagi apa? Nuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu sebagainya. Apa saja, hatta sekecil-kecil benda, nampak dia kebaikan, maka buat. Dan ingat, jangan buat dosa maksiat. Macam mana Allah pandang besar kebaikan-kebaikan kita buat, demikian juga Allah pandang besar dosa-dosa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan terjawab, insya-Allah. Cumanya bila masuk dalam bulan Ramadan ni, apa yang kita kena buat ialah kita kena buat perancangan, kena buat planning. Tanpa planning, salih alaihi Muhammad, kita akan lost. Kita akan
terjun. Benda tu ada, tapi terjun. Tuan-tuan, salih Ahmad, akhirnya apa jadi? Akhirnya kita tak tahu nak buat apa. Itulah yang baca Quran separuh jalan. Itulah yang pergi sembahyang tarawih separuh jalan. Itu ialah yang pergi sembahyang Jumaat separuh jalan. Tu pasal apa? Pasal apa tu? Pasal tak ada perancangan. So kita masuk Ramadan ni perancangan. Tahu tak berapa banyak nak sedekah tahun ni, bulan ni? Set saya siap dah. Bawa keluar dah. Pergi kat bank tu bawa keluar dah. Ni RM1,000 tu untuk saya sedekah bulan ni. Banyak Ramadan ni. RM1,000 sikit. Nak banding dengan orang nikmat Allah bagi kita banyak ni. Sikit. Peruntuk sikit bagi. Bulan semalam ni RM30. Malam esok RM30. Malam besar RM30. Sampai hujung. Saya cuma celah-celah malam tu mesti berjumpa Lailatul Qadar. Berapa banyak nak sedekah? Nak bangkit awal pagi, nak bangkit sembahyang apa? Nak bangkit pukul berapa? Set saya. Kita rajin set. Nak bangkit 4.30 pasal nak masak. Cuba nak bangkit pukul 4.30 pasal nak sembahyang sunat tahajud dulu. Lepas tu nak sembahyang sunat taubat dulu. Lepas tu nak sembahyang sunat hajat dulu. Lepas tu sekali baru nak masak. Set. Dia kena ada time dia. Dia kena ada setting dia. Dia kena plan dia. Baru kita boleh dapat insyaAllah. Mudah-mudahan terjawab Ustaz. Wallahu'ala. Okey, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. So, banyak amalan yang kita boleh buat waktu bulan puasa. Okey, Alhamdulillah. Salah satu yang tadi Ustaz sebut, berkenaan sedekah, baca Quran, qiyamul lail, tuntut ilmu dan sebagainya. Baik, Ustaz. Banyak juga soalan ni, Ustaz, daripada kita punya viewers kita ni. Ustaz okey ke? Okey. Okey, Alhamdulillah. Oh, ya ke? Ada shooting. Okey. Ya, okey. So, ada lagi dalam 3 soalan ni, Ustaz. Okey, insyaAllah. Saya kat mana mampu. Boleh, Okey, baik, silakan. Tak sabar nak main syok ni. Nampak dah macam. Okey. Soalan ni sangat menarik bagi saya. Okey. Katanya dah hampir 2 tahun bazar Ramadan tak ada. Jadi bulan tahun ni insya-Allah bazar Ramadan ada. Soalan dia berkaitan dengan adakah puasa kita boleh jadi makruh ataupun tak sah bila mana kita duduk dalam bazar Ramadan terlalu lama? Okey, soalan bazar Ramadan ni. Okey, baik. Allah SWT Muhammad. Bila kita puasa, kita kena jaga. Kita selalu duk bercakap tentang perkara yang membatalkan puasa. Tapi kita jarang bercakap tentang perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Selalu cakap ini buat ini batal puasa, ini batal puasa. Tapi jarang cakap tentang perkara yang membatalkan pahala puasa. Nabi SAW menyebutkan, sallallahu alaihi Muhammad, tempat yang paling mulia di dunia ni ialah masjid Allah. Dan tempat yang paling buruk di dunia ni ialah pasar-pasar, kata Nabi SAW. Aswaq ni masuk pasar-pasar. Nabi tak suka. Lepas tu Nabi SAW, tempat yang Nabi SAW tak suka ni ialah pasar. Nabi jarang sangat duduk spend masa dia lama-lama dekat pasar. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun di kalangan sahabat Nabi SAW ramai yang berniaga. Bahkan Nabi SAW sendiri pun berniaga. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal banyaknya jalan-jalan yang akan menghakis pahala-pahala kita ni bila kita duduk dalam pasar begitu lama. Waktu bila nak masuk pasar, jangan lupa untuk baca doa. Ada beberapa tip. Masuk pasar baca doa. Apa doa dia? Zikir dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa dia. Berapa kali nak baca Ustaz? Sekali sudah. Tak payah duduk sila depan pintu pasar Ramadan tu, sila zikir banyak-banyak, buat tasbih ni, buat apa ni? Zikir tak masuk pasar. Tak payah, sekali je. Tak ada dapat apa? Kata Nabi SAW, kataballahu lahu bi alfi hasanat. Akan ditulis baginya 1,000,000 pahala. 1,000,000 pahala dia dapat. Kemudian akan diampunkan 1,000,000 dosa. Alfi sayiat. 1,000,000 dosa diampun. Dia kata banyaknya ampun dosa, ya Allah, 1,000,000 Ustaz, 1,000,000. Saya ingat dosa saya dalam 1,000 lebih sikit macam tu ya, dia kata sekatlah. Yang ketiga dia kata, Sallallahu Muhammad akan diangkat baginya 1,000,000 darjat. Alfi darajat. 1,000,000 darjat diangkat. Bukan setakat tu. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibina untuknya satu rumah dalam syurga. Masya Allah, banyaknya yang Allah nak bagi dengan satu zikir saja masuk pasar. Pasal apa? Pasal susahnya orang nak ingat Allah bila dia masuk pasar. Berapa ramai orang betul-betul ingat Allah bila masuk pasar?
Saya si Muhammad, masuk pasar ingat Allah, ada azan. Nak pi beli satu je. Akhirnya beli begitu banyak. Saya si Muhammad. Yang kedua, bila kita nak masuk pasar ni, tentukan benda apa yang kita nak beli siap supaya kita boleh masuk, kita beli dan kita balik. Sebab bila kita tu dalam pasar ni, nombor satu sekali ujian dia ialah salih ala Sayyidina Muhammad, ujian hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita akan diuji. Kita akan teringin yang tu, teringin yang ni, teringin yang tu, teringin yang ni. Akhirnya orang yang kalah dengan ujian tersebut, maka dia akan beli. Yang kedua, ujian dia nama pembaziran. Allah sebut dalam Quran, innal mubazzirina kana ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang membazir itu, salih ala Sayyidina Muhammad, sana? Adik-beradik dia. Ikhwan, saudara-saudara dia, syaitan. Tuan-tuan, bila masuk bazar Ramadan, betul-betul lah jawab betul-betul ni, ikhlas tak? Beli tak sekadar yang kita nak guna untuk kita buka puasa? Ataupun kita akan beli saat kita teringin ni. Selipar celup tepung pun tuan-tuan beli. Kalau ada tu. Dia potong selipar celup tepung. Teringin lah Ustaz, duk berubah muak tu. Mesti crunchy. Beli. Tengok pula ayak oren, tengok pula ayak jagung. Tengok pula ayak kerus tementi. Macam-macam. Allah teringin semua. Ayak bandung, Allah. Beli. Akhirnya, buang. Buang tak? Buang. Kalau buang tu bazir tak? Bazir. Berapa ramai orang yang tak makan? Kita bazir. Kalau kita tak pergi pasar tu, kita jadi tak benda tu? Tak. Nombor 3 tahu apa? Faraid pahala. Tahu faraid pahala? Tengok paha orang tu. Tengok rambut orang ni. Tengok lenggok orang tu. Tengok tangan orang ni. Tengok kulit orang tu. Tengok mata kawan ni. Lepas tu tak kira mengumpat lagi. Dia main pasar pun macam nak pergi mayang raya. Tu nak main pasar Ramadan kan nak pergi nikah. Ada je. Banyak. Loh, laki punya lah hitam, bini punya lah lawa. Salah orang. Ni nak ngata aja. Salih Muhammad. Allah sebab duduk tu. Allah jalan tu. Apa yang beli macam tu? Nak mengata tu. Sebab Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak duduk tempat tu, kita tak duduk tu pun. Ya lah, Salih Muhammad. Kawan yang jual kuih tu pakai baju kelawak. Ini jual pakai baju kelawak. Salih Muhammad. Kau ambil kuih tu satu, kuih tu kau tu bagi tu. Yang ni kah? Kita pergi teruang menorah pula dah. Aduh. Semua ujian-ujian ni tuan-tuan kita akan jumpa nama tempat di bazar Ramadan. Maka pi tu pahala banyak, balik tu kuih. Gitu. Sia-sia je hari tu penat je dapat. Sebab tu kalau rasa tak ada keperluan tak payah pi lah. Tak payah pi. Lah ni order online je lah, Grab Food ada. Grab Food ada, Food Panda ada. Telefon je lah, tak main makan. Dulu pergi habis pahala puasa begitu. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Kuih, keluar bazar kuih tu badan. Masya-Allah. Okey Ustaz, last mandakan Ustaz pada program lain, so kita raikan soalan terakhir boleh Ustaz Boleh Ustaz? Tak dengar suara Ustaz? Tak dengar. Okey Ustaz. So kita raikan Ustaz punya program lepas ni tu. Satu soalan je Ustaz lagi. Soalan berkaitan dengan adakah harus kita berpuasa di hari Syak? Soalan tu. Di hari Syak. Hari Syak. Oh, okey. Ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada larangan untuk orang berpuasa pada hari Syak. Ada larangan untuk berpuasa pada hari Syak. Larangan ini sehari ataupun 2 hari sebelum daripada masuk bulan Ramadan dipanggil hari Syak.
Maka tak boleh saja-saja nak puasa pada hari tersebut kecuali kepada orang yang pertamanya orang yang memang dia melazimi berpuasa. Dia memang orang yang rajin puasa tu. Puasa Nabi Daud ke, puasa memang dia rajin puasa. Yang keduanya kepada orang yang nak qada solat puasa-puasa dia. Dan dia kena qada pada hari tersebut, maka dia boleh berpuasa. Tapi orang yang saja-saja dia tak ada duk biasa puasa pun, tapi dia teringin nak puasa pada hari itu, maka hari itu merupakan hari yang dilarang kepada kita untuk kita berpuasa sebab takut Saudara Al-Azim Muhammad kita clash, kita bertemu dengan hari disebut sebagai hari Syak itulah. Maka insya-Allah sehari ataupun 2 hari sebelum masuk daripada bulan puasa itu Saudara Muhammad, maka hari itu dilarang untuk kita berpuasa. Bahkan dilarang pada kita untuk berpuasa selepas daripada nisfu Syaban. Pada Syaban tu ada larangan untuk berpuasa selepas nisfu Syaban kepada orang yang tak biasa berpuasa. Orang yang dah memang lazim puasa dah, maka dia boleh teruskan berpuasa. Tambah apa, orang yang nak qada puasa-puasa dia boleh berpuasa pada tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jelas Ustaz, terbaik. Terima kasih Ustaz. Okay. Jadi akhir kalam sebelum Ustaz tinggalkan kami, ada satu rangkap pantun untuk Ustaz. Terima kasih. Cakap banyak kering tekak, cari air selasih. Duhai Ustaz Jafri Abu Bakar, kami nak ucap terima kasih. Oh, yang tu je ke? Abang sudahlah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Insya-Allah. Jazakallah khair. Insya-Allah. Saya jawab pantun tu. Subhanallah. 2 3 kucing berlari. Semua kucing penat. Okey dah, itu jawapan. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.